Bila Haji Taslim angkat je kain tu, semua beristighfar. Depan mereka terlentang tubuh Suhaimi Kerabah, tercungap-cungap macam ikan. Separuh tubuhnya dari pusat hingga ke muka hitam legam macam arang. Susah nak pastikan mana letaknya mata, hidung dan telinga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan Jin siri 113 hingga 114, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. TJ terus larikan diri ke arah pondok. Suami Kerabah terus gaib. Tercungap-cungap TJ bila berhenti dekat kaki tangga. Bila dah hilang penat, TJ terus basuh kaki dan naik ke pondok. Datuk TJ berhenti baca Quran dan tanya, "Kenapa macam orang kena kejar je?" TJ jadi serba salah pula nak menjawab. Datuk dia tanya sekali lagi, "Kenapa Tama? Kamu ada jumpa benda-benda pelik ke?" TJ cakap ya dan terus ceritakan apa yang terjadi. Tak apalah, perkara macam tu memang tak boleh dielakkan, kata datuk dia. Tok Imam pun dah habis baca Quran. Sekarang giliran TJ pula yang baca. Bunyi durian gugur makin rancak. Mak Prai berlega-lega depan halaman pondok. Tak tentu arah bila dengar buah durian gugur. Tok Imam segera rebahkan badan ke lantai. Datuk TJ terus berdiri untuk memulakan solat sunat malam. Lepas solat, Datuk TJ sandarkan badan ke tiang pondok. Dia dah mengantuk sangat. Beberapa saat kemudian, Datuk TJ terus berdengkur. TJ terus baca Quran dengan tenang. Buah durian yang cukup masak terus jatuh ke tanah. Mak Prai tak nak naik ke pondok. Masih berlega-lega dekat halaman. Setiap kali dia terdengar bunyi buah durian gugur, keadaannya jadi tak tentu arah. TJ terkejut bila Mak Prai melompat 4 anak tangga dan terus duduk bersila depan dia. TJ tanya kenapa. Mak Prai tak menjawab. Dia terus bergerak menuju ke arah Datuk TJ. Bahu kanan Datuk TJ digoyangkan beberapa kali. Mak Prai nak minta kebenaran dari Datuk TJ supaya TJ teman dia pergi kutip buah durian. Tok Imam yang terjaga larang Mak Prai pergi kutip buah durian tu. Katanya yang jatuh tu bukan buah durian. Makin dekat nak masuk waktu subuh, makin kerap buah durian yang gugur. Mak Prai semakin resah. Mungkin dalam kepalanya dia tengah kira betapa ruginya kalau buah-buah durian yang gugur tu tak dikumpulkan. Mungkin buah duriannya dicuri orang. Kata Tok Imam, buah durian tak jatuh berturut-turut. Ada jarak atau perbezaan masa, terutama buah yang sederhana. Nak tahu masa jaraknya tu, kena belajar dari orang yang berpengalaman dalam hal ni. Tok Imam pun belajar dari pengalamannya sendiri. Dia dengar bunyi buah durian gugur lebih dari 100 biji. Padahal buah durian yang betul-betul jatuh tak sebanyak tu. Kalau tak percaya, Tok Imam suruh Mak Prai pergi tengok sendiri nanti. Yang kita dengar tu tak ada apa-apa, semuanya mainan makhluk halus, kata Datuk TJ. Sayup-sayup terdengar azan subuh berkumandang. Tok Imam, Datuk TJ dan Mak Prai pergi ke telaga nak ambil air semayang. TJ tak pergi sebab air semayangnya belum batal lagi. Tinggallah TJ bersendirian dekat dalam pondok tu. Sementara tunggu mereka sampai, TJ baca Quran. Tiba-tiba, "Kamu seorang saja?" Suhaimi Kerabah muncul dari sebelah kanan sambil bawa kitab tebal. Kali ni dia agak berbeza. Suhaimi Kerabah pakai baju labuh macam pakaian orang Arab. Ada serban dan kain selendang balut sebahagian dadanya. "Kamu seorang saja?" "Ya, saya seorang je." "Dah solat subuh?" "Belum lagi." Kata beriman dan taat pada agama, kenapa dah masuk waktu semayang tak semayang lagi?
TJ terus menggeletar bila Suhaimi Kerabah pandang mata dia. Pondok terasa bergegar dan TJ macam terdengar dentuman yang kuat membawa seluruh fikiran dan ingatan dia berada di dunia lain. Dalam sama-sama tu TJ terpandang Suhaimi Kerabah hulur kitab yang dibawanya pada TJ. TJ tak nak ambil kitab tu. Dia macam nampak api di permukaan kulit kitab tu. Suhaimi Kerabah hulur lagi kitab tu, tapi TJ berkeras tak nak ambil. Dia sengaja dekatkan kulit kitab tu ke tapak tangan TJ. Sedaya upaya TJ elak supaya tak sentuh kitab tu. TJ terus baca beberapa potong ayat Al-Quran dan buka bunga silat. Salah satu dari buah silat tu TJ lepaskan terkena pergelangan tangan Suhaimi Kerabah. Kitab di tangan Suhaimi Kerabah terpelanting atas lantai. Peliknya, Suhaimi Kerabah tak marah pun. Kemudian dia renung ke arah perigi. Mereka dah datang, biarlah aku balik dulu, kata Suhaimi Kerabah dan terus melangkah pergi. Pagi tu Datuk TJ jadi imam. Lepas solat dan berwirid, Datuk TJ terus mandi embun dan buka silat untuk tegangkan urat sendi. Tok Imam hanya buat senaman tradisional je. Mak Prai terus pikul raga besar untuk kutip buah durian. Kemudian dari atas pondok, Tok Imam panggil Datuk TJ yang berada di halaman pondok. Masa dekat dalam pondok tu, mata mereka tertumpu ke arah kitab tebal atas lantai. TJ tahu itulah kitab yang Suhaimi Kerabah nak bagi pada dia tadi. Yang peliknya, tadi tak ada pun kitab tu. Tok Imam bersuara, "Siapa punya ni? Agaknya kawan yang punya." "Saya rasa cucu kawan saya punya. Saya tahu cucu saya tak baca buku macam tu. Tulisannya bercampur-campur. Sekali pandang macam tulisan Siam dan Urdu. Jika tengok lama-lama, tak ubah macam tulisan sastra Hindu kuno, bahasa Sanskrit." TJ jadi serba salah. Nak bagi tahu hal yang sebenar atau tak? Tiba-tiba macam ada pancaran kilat dan muncul sekujur tubuh Suhaimi Kerabah di ruangan mata TJ. Suhaimi Kerabah bagi amaran pada TJ. Kalau TJ ceritakan pada orang lain, dia akan terima padanya. "Tidak!" terkeluar suara TJ. Tok Imam dan Datuk TJ berpandangan. Mereka heran macam mana TJ yang dalam keadaan termenung boleh cakap macam tu. Tok Imam terus tepuk belakang TJ. TJ tersentak macam terbangun dari tidur. Dari telinga sebelah kanan, TJ dengar Datuk dia baca surah Al-Fatihah 20 kali dan selawat Nabi 3 kali. Kemudian Datuk TJ hembus muka TJ guna lubang hidung. TJ terasa fikirannya melayang-layang. Dalam keadaan sama-sama tu, TJ nampak kulit kitab tu mula terbakar dan jadi bara. Kitab tu terbakar. "Bertenang, cuba baca kuliah sampai habis," kata Datuk TJ. TJ pun baca kuliah 5 kali. Lepas tu Datuk disuruh tengok kitab tu terbakar lagi atau tak. TJ cakap tak terbakar, cuma berasap je. Kali ni Datuk TJ suruh TJ tengok dengan teliti. Masa tengok tu, ingat Allah dan sebut namanya sebanyak mana yang TJ mampu. Lagi sekali TJ tengok kitab ganjil atas lantai tu. Kali ni dah tak berasap. "Dah pulih nampaknya. Kuat sungguh iblis dekat sini," kata Tok Imam. Matahari pagi mula meninggi. Mak Prai masih belum pulang dari pungut buah durian. Datuk TJ nak ambil kitab tu, tapi Tok Imam larang. Kata Tok Imam, kitab tu kitab Jawa kuno yang selitkan ilmu kebatinan dan keduniaan. Sepatutnya kitab tu mesti ada dua. Satu ajarkan kebaikan dan hancurkan kejahatan, tapi yang depan mereka ni kitab yang ajar kejahatan. Datuk TJ bersuara, "Kitab siapa ni?" "Tanyalah si Tama tu." Belum sempat Datuk TJ nak bertanya, TJ terus beritahu, "Suhaimi Kerabah," kata TJ. Tok Imam memang dah agak. Selama ni Suhaimi Kerabah amalkan ilmu dari kitab ni. Saat kehancurannya dah tiba. Kemudian Tok Imam terus ke halaman pondok. Dia berjemur dan bergerak dekat halaman pondok macam orang menari kuda kepang. Lepas tu dia tepuk tanah dengan tangan kiri dan terus bertinggung macam gerakan monyet. Lebih dari 5 minit Tok Imam buat gerakan tu sampai badannya berpeluh. Kemudian Tok Imam terus naik ke pondok. Datuk TJ duduk depan kitab dan Tok Imam bercakap dalam bahasa yang TJ tak faham. Tok Imam bersuara, "Tadi saya baca mentera dalam bahasa Jawa kuno, elakkan perkara yang tak baik supaya tak terkena badi syaitan." Tok Imam terus pegang kitab tu. Sehelai demi sehelai diselaknya sampai pada helaian yang bertanda dakwat merah. Tok Imam terpegun dan terus baca dalam bahasa Sanskrit. Kata Tok Imam, antara amalan yang telah dibuat oleh Suhaimi Kerabah ni ialah perkuasa anak sendiri. Betapa dalam gua dan pelihara si tunjing, makhluk halus yang jadi suruhannya. Apa yang mereka dengar malam tadi adalah perbuatan si tunjing ni. Tok Imam tahu baca tulisan ni sebab dia pernah belajar dari arwah neneknya yang berasal dari Bali.
Tak lama kemudian Mak Prai muncul di halaman pondok dan kelihatan hampa sekali. Tak banyak mana buah durian yang dapat dikutipnya. Sebahagian dari buah duriannya hancur jadi macam kapur. Tok Imam ambil kitab tu dan terus campak ke halaman pondok. Dalam beberapa saat je kitab tu terbakar jadi debu. Kata Tok Imam, bila suami kerabat dah tinggalkan kitab tu, maksudnya suami kerabat dah tak selamat lagi. Kalau ikut petua, dia dah berada di saat kematian. Tok Imam ajak mereka pergi ke kampung terang rumah sahabat baik suami kerabat untuk pastikan benarkah suami kerabat dimakan sumpah ilmu salahnya ni. Datuk TJ dan TJ ikut Tok Imam kecuali Mak Prai yang nak pulang ke rumahnya. Sebelum ke rumah sahabat suami kerabat tu, mereka singgah dulu ke rumah Tok Imam untuk bersihkan diri. Masa TJ ke perigi nak mandi, dia terserempak dengan seorang gadis cantik. Sempatlah juga mereka berkenalan sebelum terdengar bunyi pinggan jatuh. Cepat-cepat TJ ke perigi. Lepas mandi, dia duduk di anjung rumah dengan Tok Imam. Datuk TJ pula pergi mandi. Tak lama kemudian, ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Rupa-rupanya Mak Prai datang sambil bawa beg rotan Datuk TJ. Dia fikir mesti Datuk TJ nak tukar baju nanti. Tu yang dia datang hantar beg Datuk TJ tu. Mak Prai bersandar pada jenang pintu tunggu Datuk TJ. Selesai Datuk TJ mandi dan tukar baju, Mak Prai bawa baliklah beg rotan Datuk TJ ke rumahnya semula. Tok Imam cadangkan mereka ke rumah sahabat suami kerabat tu naik basikal. Tapi rumah Tok Imam ni ada satu basikal je, takkan nak naik bertiga. Jadi Tok Imam nak pinjam basikal adik dia. Mereka bertiga menuju ke rumah papan berbumbung 5 yang letaknya tak berapa jauh dari rumah Tok Imam. Sampai dekat rumah tersebut, Tok Imam terus panggil adik dia. Terdengar suara perempuan. Ayah dah pergi ke Tanjung. Ada apa Tok Ngah? Aku nak pinjam basikal ayah kamu kejap. Ambil lah Tok Ngah. Suara tu datang dari tingkap sebelah kanan. TJ terpaku. Inilah gadis yang dijumpa tadi. Tok Imam masuk ke bawah rumah, tarik basikal relik keluar. Bagi tahu ayah kamu Masitah, Tok Ngah pinjam basikal. Petang Tok Ngah hantarlah. TJ naik basikal dengan datuk dia dan mereka bertiga mulakan perjalanan ke rumah sahabat baik suami kerabat. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah rumah papan yang tiangnya dibuat dari kayu bulat. Sebaik saja basikal disandarkan pada pokok kelapa, TJ tercium bau kemian. Keadaan dekat bawah rumah tak tersusun, penuh dengan sawang dan sarang laba-laba. Suasana sekitar rumah mengundang rasa seram. Walaupun matahari bersinar, tapi TJ rasakan keadaan di pinggir sawah tu terasa lembap dan muram. Datuk TJ dan Tok Imam menuju ke kaki tangga. Tok Imam bagi salam. Waalaikumsalam. Terdengar jawapan dari dalam rumah. Setelah dijemput naik ke rumah, lelaki tu perkenalkan diri sebagai Haji Taslim Singgasari. Kemudian Haji Taslim pelawa mereka masuk ke dalam bilik sebab suami kerabat ada dalam bilik tu. Mereka pun ikut Haji Taslim masuk ke bilik yang keadaannya agak ganjil sebab dalam rumah papan ada bilik yang dibuat dari buluh. Lantai bilik pun dilapisi dengan buluh. Dah puas saya nasihat, tapi dia tak nak dengar. Inilah akibatnya, kata Haji Taslim. Depan mereka ada peti yang dibuat dari papan. Panjangnya kira-kira 6 kaki dan tingginya hampir 2 kaki. Dan peti tu ditutup dengan kain 2 warna, iaitu kuning dan hitam. Dari dalam peti, TJ terdengar macam suara orang mengerang dan sesekali macam bunyi suara kucing dan anjing menyalak. Setiap sudut bilik ada dupa yang keluarkan asap kemenyan. Ada senaskah Quran atas bantal dan surah Yasin. Kata Haji Taslim, sepanjang malam dia baca Quran dan pagi tadi mula baca Yasin. Tapi dia selalu diganggu oleh pelbagai jenis binatang macam harimau, ular dan macam-macam lagi. Kalau tak kenangkan suami kerabat ni sahabat karib dia, Haji Taslim takkan buat semua ni. Kemudian Haji Taslim buka kain penutup. TJ mula terhidu bau masam dan lapuk, tapi matanya tertumpu ke arah peti. Haji Taslim buka selak peti tu. Dinding peti di sebelah kiri dan kanan jatuh ke lantai. Pam! Sekujur tubuh manusia yang ditutup dengan kain kuning terlentang depan mata mereka. Tok Imam ke depan dan bersedia nak angkat kain yang tutup tubuh tersebut. Haji Taslim segera pegang tangan Tok Imam. Jangan, nanti awak terkejut. Duduklah, biar saya yang buat, kata Haji Taslim. Bila Haji Taslim angkat je kain tu, semua beristighfar. Depan mereka terlentang tubuh suami kerabat
tercungap-cungap macam ikan. Separuh tubuhnya dari pusat hingga ke muka hitam legam macam arang. Susah nak pastikan mana letaknya mata, hidung dan telinga. Dari pusat ke kaki keadaannya elok sempurna. Ada beberapa ekor belalang hitam terbang dan hinggap di bahagian tubuh yang hitam tu. Tok Imam bersuara, kita mohon pada Allah supaya rohnya segera dikeluarkan dari tubuhnya. Dia terlalu seksa. Saya setuju. Kita baca Yasin. Sebaik saja selesai bercakap, seekor harimau kumbang muncul dari arah kepala Suhaimi Kerabah dan bahagian kakinya pula muncul kucing hitam. Alright, sampai sini dulu sambungan cerita ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.